Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Bersama kami, Esko Informasi dan Penerbitan Kelab Tahayu UM ingin mengupaskan serba sedikit perkongsian mengenai darjat seorang wanita dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dalam kalangan lelaki dan wanita dengan kepelbagaian budaya dan bangsa dengan tujuan untuk saling memerlukan antara satu sama lain. Menurut pandangan Islam, semua manusia sama ada lelaki maupun wanita tidak dibezakan dari segi darjat ataupun kedudukan, melainkan nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu." Kedudukan dan status seorang wanita pada zaman jahiliah telah dianggap rendah dan hina pada pandangan masyarakat. Bahkan mereka ini tidak dibenarkan untuk menjalani kehidupan seharian dengan aman. Malah, sesiapa sahaja yang telah melahirkan anak perempuan pada ketika itu pasti akan dibunuh anaknya itu hidup-hidup. Perkara ini telah diceritakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 58 ke 59 yang bermaksud, "Dan apabila dikabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, maka muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana merasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu." Namun, setelah kedatangan Islam melalui pengutusan baginda Nabi Muhammad SAW, kedudukan dan darjat seorang wanita telah diletakkan pada status yang sangat tinggi dan mulia berbanding ketika zaman jahiliah. Ajaran Islam telah memperbetulkan pandangan dan layanan masyarakat terhadap golongan wanita. Secara amnya, wanita pada hari ini ditempatkan di tempat yang tertinggi dan mendapat kehormatan daripada masyarakat sekeliling serta dalam Islam. Namun begitu, kita dapat melihat perbezaan yang amat ketara. Status wanita pada zaman jahiliah, mereka dihina, dimaki serta dizalimi. Namun, kedudukan mereka juga tidak dihormati, namun maruah mereka dipijak dan tidak disanjungi. Mereka juga tidak mendapat hak untuk mewarisi harta. Ini menunjukkan pada zaman jahiliah, status kedudukan wanita amatlah rendah di mata masyarakat jahiliah. Namun begitu, setelah kedatangan Islam, banyak perubahan yang berlaku terhadap status wanita. Status ini juga merupakan salah satu usaha untuk kedudukan dan martabat wanita juga telah ditinggikan serta wanita diberikan hak untuk pewarisan harta. Tambahan pula, pada masa kini, selepas kedatangan Islam, wanita diberikan hak untuk bekerja, tiada had untuk melakukan apa sahaja aktiviti. Ini menunjukkan perbezaan yang amat ketara berbanding dengan zaman jahiliah kerana mereka tidak diberikan kebebasan serta ditindas. Perkara ini telah disebut dalam khutbah wada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. "Layanilah wanitamu dengan baik, berlemah lembut terhadap mereka. Sesungguhnya mereka merupakan teman dan pembantu setia." Secara kesimpulannya,
Wanita pada hari ini perlulah bersyukur kerana mereka hidup dalam keadaan yang aman dan tiada penindasan terhadap wanita. Wanita pada hari ini juga, khususnya wanita Islam, diberikan peluang dan ruang untuk melakukan aktiviti dalam masyarakat. Walhal, wanita pada hari ini juga mampu melakukan aktiviti pentadbiran dalam negara dan berbeza dengan wanita pada zaman jahiliah kerana hak mereka dinafikan dan menyebabkan mereka terbatas untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Seterusnya, saya akan menyampaikan, tahu ke tidak anda bahawa Islam telah memberikan hak mahupun mengangkat darjat seseorang wanita? Mari saya sambung. Semasa zaman jahiliah, wanita tidak diberikan hak pewarisan. Namun, apabila syariat Islam telah datang, ia bukan sahaja memberikan hak pewarisan kepada wanita, tetapi juga memberikan hak-hak lain kepada wanita dalam isu perkahwinan, perceraian, pemilikan harta, pendidikan dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang telah ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nisa ayat 7. Kedatangan Islam telah mengangkat darjat wanita dan memuliakannya dengan pelbagai keistimewaan. Justru terdapat banyak hadis yang memberi peringatan agar mengawasi tindak tanduk supaya tidak menzalimi golongan wanita, khususnya yang bergelar isteri. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan perhubungan kamu dengan mereka telah dihalalkan dengan perkataan-perkataan Allah. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat juga diingatkan tentang tanggungjawab untuk melindungi dan memelihara hak golongan wanita seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Oleh kerana Allah telah melebih-lebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan memberi nafkah sebahagian daripada mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Kesimpulannya, amalan bersedekah ini kita perlulah ikhlas tanpa mengharapkan balasan ataupun nama. Bersedekah ini perlulah dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain, ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Bersedekah ini dapat membuka pintu kita untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah ini bukan sahaja berupa harta ataupun wang. Bersedekah boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk yang lain. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang pada Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada esko kami. Semoga perkongsian ini dapat dijadikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.